Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod kedua siri Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Okay, untuk episod yang pertama aku dah buat dah ulasan dia lama dah dulu. Tapi sebab masa tu tengah ada isu pasal YouTube dia pergi ban mana-mana YouTuber yang buat ulasan pasal The Destined Crossroad ni. Sebab masa tu macam Suburaya tak benarkan lagi sesiapa saja untuk membuat ulasan tentang The Destined Crossroad. Sebab masa tu The Destined Crossroad ni hanya ditayangkan kat website Ultraman Connection. Dan baru-baru ni je lah yang Suburaya telah menayangkan siri Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad episode by episode di channel YouTube diorang iaitu dekat Ultraman Official by Suburaya. So bila dia dah start tayangkan kat situ secara percuma saja, maka barulah orang boleh buat ulasan pasal The Destined Crossroad ni. Tapi kena buat ulasan episod per episod tak boleh macam semua sekaligus Tapi aku rasa ada je yang dah buat sekaligus Mungkin pasal masa tu pun Suburaya pun dah tak kisah sangat kot. Tapi masa awal-awal dulu memang tak boleh So aku pun remove kejap. Bukan remove, aku unlisted kejap ulasan episod pertama aku tu. Tapi sekarang ni aku dah public balik. So kalau korang belum tengok ulasan pertama aku tu, ulasan episod pertama The Destined Crossroad, okay, korang boleh klik link yang aku letak kat atas ni kot, sini. Tak biasa buat macam ni. Alright, so untuk episod kedua siri Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad ni, dia punya episod agak pendek, dalam 13 minit saja, dan tak banyak benda yang menarik sangat lah yang boleh ditunjukkan. Tapi ada part yang menarik juga. Okay, so aku akan ceritakan babak ke babak lah. Okay, so dalam episod kedua ni kita boleh tengok babak pertama, di mana kita boleh tengok pertarungan di antara Ultraman X, Ultraman Z, Ultraman Jit dan juga Ultraman Titus berlawan dengan robot-robot Zero Dark Lords dan juga Legionnoids dekat kawasan runtuhan Empire Galactic. Okay, kenapa robot-robot ni menentang keempat-empat Ultraman ni? Sebabnya keempat-empat Ultraman ni cuba untuk mendapatkan The Devil Splinter yang ada dekat tempat tu dan robot-robot ni pula telah menganggap Devil Splinter ni adalah Belial. Korang kena faham Devil Splinter ni dia sebenarnya adalah pecahan-pecahan daripada badan Belial yang telah tersebar ke merata tempat. Jadi disebabkan dekat Devil Splinter tu ada DNA Belial, dan Zero Dark Lords dan Legionnoids ni adalah robot-robot ciptaan Belial juga, maka dia orang masih menganggap bahawa Devil Splinter tu adalah tuan mereka. Jadi dia orang ni berusaha untuk melindungi Devil Splinter tu daripada diambil oleh keempat-empat Ultraman ni Tapi disebabkan kekuatan keempat-empat Ultraman ni, maka keempat-empat Ultraman ni berjayalah mengalahkan dan memusnahkan Zero Dark Lords dan juga Legionnoids. Dan dalam pertarungan tu juga kita boleh tengok Ultraman Z dia telah menggunakan Gamma Illusion untuk mengeluarkan Ultraman yang paling popular dalam era Heisei, iaitu Ultraman 3, Ultraman Dyna dan juga Ultraman Gaia. Dan babak masa tu macam mengecewakan ramai peminat Ultraman, especially peminat Ultraman 3, Dyna dan juga Gaia, sebab diorang expect Ultraman 3, Dyna dan Gaia tu akan keluar dalam rupa sebenar dia orang. Okay, maksudnya bukanlah diseru guna Gamma Illusion ke, tak ada. Maksudnya dia orang betul-betul yang keluar. Tapi malangnya Suburaya tak merancang sebegitu dan hanya dimunculkan dalam bentuk Gamma Illusion. Tapi still best juga, sebab 3, Dyna dan Gaia masih boleh orang kata ditunjukkan babak pertarungan. Kalau tidak, sebelum ni kalau kita tengok dalam siri Ultraman Z, dia orang hanya ditunjukkan di mana dia orang hanya membuat serangan beam dia orang saja. Tapi kali ni kita boleh tengok 3, Dyna dan Gaia berlawan dan lepas tu menggunakan dia orang punya finishing move Okay, kita pergi ke babak yang seterusnya. Di babak seterusnya ialah di Planet Nebula M78 dan babak ni sekejap saja menunjukkan pertemuan di antara Ultra Woman Grigio dengan Ultraman Nice, Ultraman Z dan Ultraman Boy. Dan pada waktu tu Grigio dia macam teruja bila dia dapat tahu yang makhluk Ultra ni sebenarnya tak semua berasal dari Planet Nebula M78. Ialah macam Ultraman Z, dia berasal dari Badali pula. Dia berasal dari Planet Nebula Z95, dan Ultraman Nice ni berasal dari Planet Toy 1, dan Ultraman Boy pula berasal dari Planet Nebula M78
Lepas tu masa babak tu ditunjukkan yang Ultraman Boy ni dia bagi tahu dekat Ultra Woman Grigio, dia kata dia ada jumpa satu batu yang cantik kat satu tempat ni dan dia nak bawa Grigio ke tempat tersebut untuk dia tunjuk batu tu. Okey, kita pergi ke babak yang seterusnya, babak di mana Ultraman Zero berlatih bersama-sama dengan bapak dia iaitu Ultra Seven dan juga tok guru dia Ultraman Leo dan juga Ultraman Jonius. Macam kita tahu Ultraman Jonius dia berada kat situ sebab Zero sendiri yang jumpa dengan Jonius untuk minta tolong Jonius supaya latih dia, sebab dia tengok Jonius ni je yang boleh macam fight one by one dengan baik dengan Tartarus tu. So dia ajak Jonius sekali dan macam biasa kita tengok kat situ adalah latihan-latihan yang diberikan kepada Ultraman Zero, dan yang bestnya Ultraman Zero sekali lagi dipakaikan dengan Tactor Gear, di mana Tactor Gear ni adalah satu armor yang menghalang pergerakan, yang boleh menghalang pergerakan Ultraman Zero menjadi lebih lancar. So kiranya latihan tu akan menyebabkan badan Zero ni menjadi lambat dan lembab. So kalaulah Zero ni boleh mengatasi halangan daripada Tactor Gear tu, maka itu akan membolehkan Ultraman Zero tu menjadi Ultraman yang hebat selepas dia habis latihan bersama-sama dengan 3 Ultraman legenda tu iaitu bapak dia sendiri Seven, tok guru dia Leo dan juga Ultraman Jonius. Okey, kemudian kita pergi ke babak di mana kita sampai ke Monster Graveyard. Okey, di situlah tempat perginya Ultraman Boy, Ultraman Nice, Ultraman Z dan juga Ultra Woman Grigio, sebab kat situlah Ultraman Boy telah menjumpai satu batu yang cantik dan dia pun tunjuklah kepada Ultra Woman Grigio. So bila Ultra Woman Grigio dia tengok batu yang ditunjukkan oleh Ultraman Boy tu, dia terus jadi suara dia jadi suara ketakutan sambil bagi tahu yang batu tu sebenarnya The Devil Splinter. So teruslah 3 Ultraman tu menggelabah sebab dia 3 Ultraman tu dia orang ni Ultraman yang kelakar. So dia orang ni macam tak banyak knowledge sangat lah yang aku boleh cakap. So dia orang baru tahu benda tu adalah Devil Splinter. So kelang kabut lah dia orang campak-campak Devil Splinter tu dan akhirnya berada di pegangan tangan Grigio. Pada waktu tu juga muncullah Gina Spectre, dan Gina Spectre ni dia telah menyerang keempat-empat makhluk Ultra ni yang kemudian dia minta daripada Grigio supaya serahkan The Devil Splinter supaya dia dapat hidupkan abang-abang dia semula Okay, tapi Grigio tak nak bagi, dan bila Grigio tak nak bagi tu tiba-tiba muncul pula Tartarus, Alien Bat dan juga Rebatos Dan Tartarus ni dia telah mengikat Grigio menggunakan dia punya kuasa, dan dia pun rampas Devil Splinter daripada Grigio. Dan lepas tu Alien Bat ni dia telah menarik tenaga-tenaga Ultra Woman Grigio untuk dia menghasilkan klon jahat atau Ultra Woman Grigio yang bernama Grigio Darkness Sebenarnya kemahiran orang kata apa mencipta klon jahat ni, si Alien Bat ni dia tak reti. Tapi Alien Bat ni adalah seekor alien yang genius. Dia ada ilmu sains yang banyak. Jadi dia telah mempelajari macam mana cara nak buat klon jahat tu melalui Ultra Dark Killer So bila dia dah faham macam mana nak buat, sebab itulah dia boleh hasilkan klon jahat Ultra Woman Grigio Darkness. So kat situ tamatlah episod kedua siri Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. So cerita tu episod 2 ni memang pendek je, 13 minit je, dan tak banyak sangat benda-benda yang menarik, melainkan ditunjukkan kemunculan tu Ultraman 3, Dyna dan juga Ultraman Gaia. Tapi masa dalam episod ni juga kita boleh tengok Ultraman Jonius telah memberi hint macam mana cara untuk Ultraman Zero boleh mengalahkan Tartarus, iaitu dengan cara di mana Ultraman Zero ni dia tak boleh lawan Tartarus menggunakan teknik yang dia biasa pakai Jonius kata kalau nak kalahkan Tartarus tu dia kena lawan guna insting, sebab bila lawan guna insting ni dia adalah sesuatu yang tidak boleh dijangkakan. So musuh Zero tu kira macam Tartarus, dia tak boleh nak expect apakah serangan Zero yang seterusnya, sebab Zero ni dia akan berlawan ikut gerak hati dia. So macam kat situ Jonius macam bagi hint macam mana nak kalahkan Absolute Tartarus. So kalau kita nak tengok benda-benda yang lagi menarik, mungkinlah kita boleh tengok dalam episod yang ketiga dan episod yang seterusnya nanti. Okay?